السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, masih lagi pada ayat 39 dan 40 dari surah Yusuf. Sila buka jilid yang keempat, muka surat 579 580. Itu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak beribadah kepada yang selain Allah kecuali hanya beribadah kepada nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah merintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selainnya. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini dapat kita lihat dialog harmoni yang dikemukakan oleh Nabi Yusuf itu untuk mereka berfikir. Jadi setelah Yusuf AS menjelaskan kepada dua orang penghuni rumah tahanan itu, banduan itu, tentang asal-usulnya dan anugerah Allah kepadanya, keluarganya dan prinsip pegangannya, maka baginda pun menjelaskan tentang apa maksud mimpi kedua orang itu. Ini agaknya usaha baginda untuk mempertahankan rasa ingin tahu mereka. Dari sudut yang lain, baginda bermaksud menanamkan prinsip kepercayaan sebelum sampai kepada perincian. Jadi salah seorang daripada mereka ni akan dijatuhi hukuman bunuh, hukuman mati, digantung. Jadi Nabi Yusuf AS berharap ada detik-detik terakhir itu bahawa dia masuk Islam terlebih dahulu dan mati dalam keadaan Islam. Apapun yang jelas, Nabi Yusuf melanjutkan menarik perhatian mereka berdua untuk menceritakan tentang akidah yang benar, tentang sifat Esa Allah SWT, Zat yang Maha Agung itu, bahawa baginda memujuk mereka secara tak langsung Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan untuk kita, mendambakan harap, memohon kepadanya, membuat pengaduan padanya. Dan bila menggunakan perkataan mutafarriqun, iaitu arbabun mutafarriqun, ini mengandungi macam-macam maksud lah. Pertama, yang berbeza-beza sifat dan juga zatnya, berarti banyak Tuhan, dan kalau demikian tidak ada yang wajar dipertuhankan kerana semuanya tidak berkuasa penuh. Dah ramai sangat, padahal Tuhan sifatnya mestilah berkuasa penuh. Yang kedua, mutafarriqun ni ayatnya, pilihan perkataan di sini adalah berbeza-beza dan berarti banyaknya mereka, tapi bergantian menjadi Tuhan. Macam kita bayangkan kalau kerja shift itu memerlukan 3 orang untuk bertugas, 3 orang letih, penat, nanti ganti oleh 3 orang pula. Adakah begitu? Dan maksud mutafarriqun ni juga, kata Ibn Ashur, maknanya ada pembahagian tugas pula ke? Yang ni jaga bahagian ni, yang ni jaga bahagian ni. Seperti yang telah saya uraikan yang lalu, bahawa orang Mesir meyakini ada banyak Tuhan. Ada sekitar 30 orang Tuhan. Dan yang teragung, yang paling kuat ialah Amun-Ra. Yang lain ada Azuris, Aziz, Horus. Ini nama-nama yang disebut dalam tafsir Ibn Ashur menyatakan. Jadi khairun dalam pengertian umum mengandungi makna memilih. Memilih satu dari sekian banyak benda. Tahir Ibn Ashur ni mengatakan bahawa dia boleh juga difahami dengan maksud lebih kuat ataupun lebih diterima oleh akal. Sehingga katanya seolah-olah ayat ini dalam pandangan akal mana lebih kuat untuk diikuti. Yang banyak Tuhan yang sifatnya macam tadi berganti-ganti ataupun bagi-bagi yang kerja ataupun melengkapkan satu sama lain. Jadi pertanyaan macam ni nak mengajak supaya akal tu berfikir. Jadi khairun ni juga diambil perkataan, kalau kita lihat khara ya kharu, maksudnya memilih salah satu daripada dua perkara. Yang mana menghadapinya ragu, mana satu yang nak diambil. Kalau sebut perkataan khair, antara keduanya lebih utama. Dari ayat ini kalau kita lihat, jelaslah bahawa pertanyaan Nabi Yusuf itu ditunjukkan dalam konteks pembuktian tentang penyembahan Allah SWT. Kenapa kena sembah Allah SWT? Kalau terjadi keraguan di antara Allah yang Maha Esa ni, yang segala kekuasaan itu berada di tangannya dalam genggamannya, dengan cara peribadatan kepada Tuhan yang macam-macam itu, yang mana lebih baik? Kalau kita perhatikan dalam surah Az-Zumar, Allah menceritakan tentang orang-orang kafir ini. Mesti ayat ke-29 contohnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala Alhamdulillahi bala aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan seorang pekerja yang dimiliki oleh beberapa orang
yang bekerjasama. Maknanya seorang budak, seorang pekerja, dia bekerja dengan ramai orang. Dan seorang lagi bekerja dengan seorang lelaki saja. Agak-agak yang mana satu yang agak stabil? Yang seorang ni dia punya ramai bos untuk dia refer. Yang seorang ni seorang saja bosnya. Agak-agak mana yang kelang kabut? Mana yang dapat bekerja dengan tekun dan dapat menyelesaikan kerja yang diberikan? Contohnya Allah boleh kita lihat dalam kehidupan. Kalau kita bekerja di pejabat pun, kita terpaksa report pada 2-3 orang bos di atas kita, semuanya nak jadi bos. Maka pening kepada kita tahu akhirnya mana satu nak ikut ni. Berbeza daripada keadaan kita report pada seorang saja. Apapun bos kita akan pertahankan diri kita, mungkin dalam mesyuarat yang lebih penting bersama dengan orang-orang berjawatan lain, maka dia yang beritahu tentang keadaan kita. Maka ayat dalam surat Zumar ini menggambarkan bagaimana seorang yang patut memberikan ketaatannya kepada yang milikinya, tapi kalau yang milikinya itu ada beberapa orang, mereka tu bersisih, alangkah bingungnya dia. Belum pun selesai satu arahan, datang arahan lain pula. Kadang-kadang arahan kedua bercanggah pula dengan pertama. Jadi begitulah seterusnya hingga yang dimiliki ataupun diperintah itu hidup dalam kebingungan terus-menerus. Apalagi yang memerintahnya itu saling bertengkar dan bergaduh dan nak tunjuk power masing-masing. Banding kalau keadaannya dengan seorang yang mengikut arahan daripada satu pemilik sahaja, pastilah dia tidak ada kebimbangan. Jadi sini dapat kita fahami jika keimanan kepada Allah SWT melahirkan ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat pada Allah itu mendatangkan ketenangan. Ada satu tempat saja yang patut kita laporkan diri kita atau minta padanya bantuan. Macam kisah yang pernah saya bawa pada tuan-tuan, kisah seorang lelaki yang dihormati dalam masyarakat Quraisy datang kepada Nabi untuk berdebat isu ketuhanan ini. Maka Nabi bertanya kepada dia satu soalan, berapa Tuhan yang disembah? Jawapannya 7. Berapa di bumi, berapa di langit? Di bumi ada 6, di langit ada 1. Tanya Nabi lagi kepadanya, kalau berlaku kemarau panjangan, siapa diminta? Di langit. Kalau orang itu berkahwin nak dapat anak, siapa diminta? Di langit. Kalau dalam kesusahan, di mana diminta? Di langit. Habis apa faedah yang ada di bumi itu? Maka Nabi telah menganjurkan kepada sahabat ini masuk Islam dia. Namanya Husain, anaknya bernama Imran bin Husain. Anaknya masuk Islam lebih awal daripada ayahnya yang menjadi tokoh orang Arab, diutuskan kepada Nabi itu. Maka akhirnya Nabi menganjurkan dia untuk berdoa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Bersama juga dengan doa yang telah saya anjurkan kepada tuan-tuan, khutbatul hajah yang Nabi bacakan kepada Dhaman al-Azdi, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Itu perkataan al-wahid ini diambil daripada huruf waw, ha dengan dal yang mengandungi makna tunggal. Bahawa dalam Quran kita menemui kata ini berulang banyak 30 kali. 23 antara menunjuk kepada Allah SWT. Yang bakinya 7 itu menunjuk kepada macam-macam perkara, bersifat makanan, salah seorang daripada orang tua, ayah ibu kita, saudara, merujuk kepada pintu, merujuk kepada air, juga merujuk kepada penzina dan juga merujuk kepada kebinasaan. Kata Imam Ghazali, kata wahid ini suatu yang tidak terdiri daripada bahagian-bahagian, tidak berdua. Jadi Allah bersifat wahid berarti tidak dibahagikan dari bahagian-bahagian. Tidak ada yang keduanya. Matahari dalam sistem Bima Sakti pun dapat kita kata tidak ada yang keduanya. Matahari terbentuk daripada 2 unsur. Kerana itu dia tidak dapat namakan sebagai wahid yang sempurna. Demikian kata Imam Ghazali. Ternyata banyak sekali matahari lain dalam alam dunia ini yang dikenal oleh para pakar dan jauh lebih besar, cahayanya lebih banyak daripada matahari yang berada dalam sistem galaksi kita. Ini pernah saya huraikan dalam surah Yasin yang lalu. Wasyamsu yanbaghi laha tudrikal qamar yang telah kita bincangkan. Jadi Allah bersifat dengan al-wahid, dia, dan bila anda bersama dengannya, anda tak perlu kepada yang seluruh selain daripadanya. Bila anda bersama dengan seluruh selainnya tapi tidak bersama dengannya, pasti anda tetap juga mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata wahid yang digunakan dalam ayat ini menunjuk kepada Allah Taala, kebanyakan tidak dirangkaikan dengan sifat yang lain. Salah satu ayat yang kita lihat di sini, qahar, dirangkaikan dengan sifat al-qahar. Ini sangat sesuai kerana konteks ayat ini menceritakan tentang menonjolkan sifat keperkasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga kerana sifat wahid ini berhubungan erat dengan sifat al-qahar. Siapa yang tunggal dengan sifat yang sempurna, pastilah menampakkan keperkasaannya. Jadi kata al-qahar ni kalau kita lihat berasal dari perkataan qahara. Di sudut bahasa merujuk kepada menjinakkan, menundukkan untuk mencapai tujuannya, atau mencegah lawan mencapai tujuannya serta merendahkannya. Jadi Allah SWT menjinakkan mereka dan menunjukkan kekuasaannya, menundukkan semua orang yang membangkangnya. Dengan nyamuk pun manusia boleh mati, dengan air pun manusia boleh hanyut. Maka itu sifat qahar yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kata Imam Az-Zajjaj dalam huraiannya terhadap perkataan qahar itu. Imam Ghazali pula mengertikan, menjelaskan perkataan qahar itu, maksud dia yang matahkan belakang orang yang perkasa dan musuh-musuhnya dan menghapuskan mereka dengan kematian dan penghinaan. Jadi al-qahar
berarti kat sini dalam ayat menghapuskan orang-orang kafir, menakluki mereka, mengatasi mereka, tipu daya mereka tidak berguna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga yang menjadikan api itu fungsi menjadi sejuk dan juga selamat untuk Nabi Ibrahim, dan menjadikan pisau itu tidak memotong leher Ismail. Maka ini antara sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu maha benar Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Hanya kepada Allah lah sujud sekali yang di langit dan ada di bumi, sama ada dengan ikut ataupun dengan taat ataupun terpaksa. Demikian dapat kita lihat dalam surah Ar-Ra'd. Dan maha benar juga ketika Nabi Yusuf menegaskan ucapannya yang diabadikan di sini bahawa keputusan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Jadi perhubungan di antara perkataan Al-Wahid dengan Al-Qahar ini bertolak dengan kesesuaiannya bila menyebut tentang arbabun mutafarriqun. Jadi Allah ni baginya zat yang wajib wujud, yang tidak disentuh oleh ketiadaan sesaat pun, tidak dapat dibatasi oleh apa sekalipun. Dengan menyatakan bahawa Allah itu bersifat Al-Wahid, difahami bahawa dia esa, tidak ada yang kedua, tidak ada duanya bagi zat yang agung itu. Selanjutnya keesaan itu termasuk keesaan sifat-sifatnya dan sifat Al-Qahar yang mengandungi makna yang telah pun kita bincang ini. Dengan demikian penyataan bahawa dialah Allah SWT Al-Wahid Al-Qahar sungguh berbeza dari Tuhan-Tuhan yang kamu sembah yang banyak-banyak itu. Kemudian perkataan asma'an samaitumuha, ini bahala-bahala yang mereka namakan sebagai Tuhan ataupun objek yang mereka namakan sebagai Tuhan. Ada sebahagian daripada mereka menjadikan binatang itu sebagai Tuhan. Binatang itu pula kalau masuk ke premis mereka, ke perniagaan mereka, maka datang keberkatan. Kalau najis binatang itu pun dimasukkan dalam makanan-makanan mereka, dijadikan perhiasan dekat kedai-kedai mereka, kononnya untuk menarik keberkatan oleh masyarakat yang tertentu yang menyembah binatang tertentu. Ini semua merupakan nama-nama yang kamu sendiri create. Dia tidak ada kaitan pun dengan apa yang Allah kehendaki kamu untuk buat demikian. Jadi kata Dr. Ratib Nabulsi, kalaulah seseorang itu mengambil kertas dan tulis pada kertas itu, ini mengatakan ini duit, kertas itu dibuatlah simbol-simbol tertentu, 50 ke 100 ke, tulis USD pula, tulis pula perkataan tertentu yang merujuk kepada keuangan negara tertentu, sistem keuangan tempat tertentu, letak dalam kocek dan sebut pada orang, ini duit ni $50, ini $1. Ada tak orang nak terima? Itu kamu yang namakan. Maka demikianlah keadaan orang-orang kafir ini. Mereka membuat satu benda dan mendakwa itu daripada Allah SWT, padahal itu mereka yang menciptanya. Maka demikianlah yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, ma anzalallahu biha min sultan. Tak ada satu jalan lebih lurus melainkan apa yang ditunjukkan Nabi-Nabi Allah. Tak ada satu deskripsi yang lebih terang melainkan apa yang dibawakan dalam kitab-kitab Allah SWT. Jadi perkataan sultan yang digunakan di sini difahami dalam erti kekuatan yang dapat menjadikan lawan tidak dapat mengelak untuk menerimanya. Ma anzalallahu biha min sultan. Sultan ni kalau sebut satu hujah, satu kekuasaan, satu pembuktian. Tak ada siapa yang boleh membawa bukti melainkan Allah SWT. Jadi ketuhanan adalah satu perkara gaib, tak ada yang dapat mengetahuinya melainkan Allah. Maka Allah mengutuskan para nabi, para rasul dengan tujuan untuk mengajar kita memahami perkara-perkara yang tersirat itu. Dan nabi-nabi ini dibekalkan dengan mukjizat seperti yang daripada Nabi Yusuf di sini, mengetahui perkara yang manusia tidak tahu. Dan sebagai contohnya merawat orang dalam kalangan pesakit di banduan itu dan sembuh, dan dapat mentadbir mimpi raja kelak yang akan kita lihat. Jadi inilah di antara kelebihan yang telah dibuktikan oleh Nabi Allah ini kepada sekalian yang berada dalam penjara di kalangan banduan itu untuk beriman kepadanya. Nanti dalam kuliah akan datang saya akan bawakan komentar yang dikemukakan oleh Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran berkaitan dengan sultan yang disebut di sini oleh Allah SWT, ma anzalallahu biha min sultan. Menarik untuk kita bincangkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.